binti Rosli memegang kad nombor matrik D201910888615. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan kepujian dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini, saya akan membuat satu video pengajaran mengenai salah satu daripada teknik membaca kritikal, iaitu teknik menerap imej. Mari kita mulakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajar anda semua kemahiran membaca menggunakan teknik menerap imej. Anda tahu ke apa itu teknik menerap imej? Tidak tahu kan? Jadi, di dalam kelas hari ini, cikgu akan membuat satu aktiviti dan juga kita akan menggunakan teknik menerap imej ini di dalam aktiviti tersebut. Okay, sebelum kita mulakan aktiviti kita pada kelas hari ini, cikgu akan memberikan pengenalan apakah itu teknik menerap imej agar anda semua dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya di dalam aktiviti kita sebentar lagi. Apa itu teknik menerap imej ini? Teknik menerap imej merupakan salah satu teknik yang digunakan di dalam kemahiran membaca. Teknik menerap imej merupakan satu prosedur untuk memandu pelajar menjana imej mental berkaitan bahan yang dibaca sebagai cara untuk mempertingkatkan kefahaman. Teknik menerap imej ini juga cenderung kepada proses di mana kamu semua iaitu pelajar akan memberi gambaran mental tentang perkara yang dibaca ataupun perkara yang didengari. Teknik ini juga berkait rapat dengan hubungan fungsi otak dan juga panca indera kamu semua. Contohnya seperti mulut, telinga dan juga mata. Hal ini demikian di mana apabila kamu semua membaca sebuah petikan ataupun mendengar petikan yang dibaca oleh guru, maka kamu seolah-olah menceritakan tentang imej yang kamu bina daripada minda kamu semua. Terdapat 3 perkara asas yang digunakan di dalam teknik menerap imej ini, iaitu model guru, latihan berpandu dan juga latihan kendiri. Ketiga-tiga perkara asas ini akan cikgu terjemahkan di dalam 6 langkah pelaksanaan teknik menerap imej ini. Sebentar lagi cikgu akan membuat satu aktiviti yang digunakan di dalam teknik menerap imej ini. Mari kita pergi ke contoh teknik menerap imej. Seperti yang anda lihat di slide yang tertera ini, berikut merupakan contoh menerap imej. Cikgu nak kamu semua gambarkan secara mental tentang apa yang kamu baca dan juga apa yang cikgu ingin sampaikan daripada teks tersebut. Cikgu akan memilih teks cerita 20 ini. Pertama sekali, cikgu akan baca mengenai cerita 20 ini dan kemudian kamu semua kena gambarkan apa yang berada dalam minda kamu terhadap teks bacaan yang cikgu bacakan ini. Nama saya Noni. Saya ada muka. Di muka saya ada pipi. Pipi saya gebu. Saya ada 2 mata. Saya ada bulu mata. Saya ada dahi. Saya juga ada dagu. Kaki saya ada jari. Jari kaki saya ada kuku. Baiklah, kamu semua dapat gambaran tentang siapa itu Noni dan bagaimana rupa Noni. Dapat bukan? Okey, jadi inilah yang dikatakan tentang teknik menerap imej, di mana kamu semua mendengar apa yang cikgu baca, kemudian kamu boleh menggambarkan secara mental di dalam minda kamu semua. Mari kita pergi ke aktiviti yang akan kita jalankan di dalam teknik menerap imej. Seperti dapat lihat di skrin tertera ini juga, berikut merupakan petikan yang akan kita aplikasikan teknik menerap imej ini. Petikan tersebut bertajuk Agihan Tugas Kami. Sebelum cikgu bacakan dengan lantang tentang petikan tersebut, jadi cikgu akan menerangkan gambar yang terdapat di dalam petikan ini. Petikan ini tidaklah
panjang kerana di dalam teknik menerap imej ini kita menggunakan teks berbentuk deskriptif iaitu lebih kurang 100 patah perkataan. Baiklah. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok gambar dulu. Gambar tersebut. Okey, gambar ini merupakan gambar sebuah rumah. Okey, bahagian-bahagian rumah. Cantik kan? 2 tingkat rumahnya lagi. Kita dapat 4 orang yang sedang membuat kerja rumah. Okey, antaranya adalah mengelak. Okey, kemudian yang di bawah, perempuan yang berbaju biru sedang menyapu. Okey. Untuk yang budak lelaki di luar rumah yang berbaju kuning sedang menyusun. Dan yang terakhir adalah budak perempuan yang berbaju hijau sedang menyidai. Okay, cikgu akan bacakan dengan lantang petikan teks ini dan cikgu berharap kamu semua yang berada di rumah dapat mengikut cikgu baca sekali. Okey semua? Hana dan adik-beradiknya membantu ibu bapa mereka. Mereka melakukan kerja rumah pada hujung minggu. Sementara ibu dan ayah ke pasar, mereka menetapkan jadual tugas masing-masing. Hana ditugaskan untuk menyidai pakaian. Hani akan menyapu lantai di dapur dan ruang tamu rumah. Amin mengelak semua tingkap rumah. Amar pula menyusun kasut di dalam rak. Mereka gembira kerana dapat meringankan tugas ibu dan ayah. Apa yang kamu dapat gambarkan di dalam teks tersebut? Okey, baiklah. Di dalam gambar yang terdapat di dalam petikan ini, berikut merupakan 4 orang adik-beradik rupanya. Mereka ni. Okey, kalau kita lihat, yang sedang mengelak tingkap itu adalah Amin. Kemudian yang sedang menyusun kasut di luar rumah itu adalah Amar rupanya. Okey. Yang sedang menyidai pakaian namanya adalah Hana. Manakala yang sedang menyapu sampah dia adalah Hani. Ya. Baiklah. Sekarang apa yang kamu dapat gambarkan bahawa mereka ini sedang membantu ibu bapa mereka dengan membuat kerja rumah. Kalau kamu dapat lihat, mereka semua ni ada tugas masing-masing. Setiap kali ibu dan ayah mereka keluar, mereka telah menetapkan tugas jadual mereka sendiri. Okey, aku nak kamu tengok gambar raja yang terdapat di dalam petikan ini. Gambar sebuah rumah. Ada bilik, ada ruang tamu, kemudian ada dapur dan juga ada halaman rumah. Seperti yang anda dapat lihat juga dekat dalam rumah ni kan ada katil, kemudian ada televisyen, ada langsir. Itu semua adalah perabot rumah. Jadi kita pergi ke aktiviti seterusnya di mana kamu semua akan membuat satu permainan. Inilah permainan yang akan kita jalankan di dalam kelas pada hari ini. Nama permainan tersebut adalah House Game. Di dalam permainan ini, cikgu nak kamu buat bahagian rumah kamu masing-masing. Di mana kamu akan bina dengan membuat gambaran mental mengenai bahagian di rumah kamu. Contohnya seperti di bilik tidur, di bilik mandi, di ruang tamu dan juga di dapur. Jadi mari kita mulakan. Pertama sekali kita nak bina ruang tamu kita agar ianya cantik dan menarik. Saya pasti kamu semua sangat kreatif. Jadi kamu boleh membuat gambaran mental di dalam minda kamu bagaimana rupa ruang tamu yang kamu idamkan. Let's go. Di sini terdapat bahagian ruang tamu yang tiada perabot.
maka kita nak cantikkan ruang tamu tersebut dengan menggunakan perabot yang terdapat di ruang tamu. Okay. Ruang tamu tu bermaksud ruang halaman yang utama, di mana keluarga kamu ke masing-masing akan menonton televisyen ataupun mereka akan berbual bersama-sama dengan kamu di ruang tamu. Baiklah, pertama sekali kamu boleh menyusun perabot yang terdapat di sini. Terdapat pilihan perabot dan kamu boleh susun perabot yang terdapat di ruangan tamu mengikut kreativiti kamu ya. Bila kamu membuat gambaran mental mengenai ruang tamu, maka kamu boleh membina sendiri bagaimana ruang tamu yang kamu idamkan. Okay. Ini adalah gambaran ruang tamu yang cikgu hasilkan di dalam minda cikgu. Okay, cikgu dah letak semua perabot di ruang tamu. Maka yang kedua, kamu perlu letakkan nama-nama perabot tersebut. Okay, sebagai contoh, televisyen. Kamu letak di bawah televisyen. Kemudian sofa pula. Kamu letak di mana sofa? Ini adalah sofa. Kemudian ada katil. Katil bukan perabot yang terdapat di ruang tamu. Kemudian apa dia? Lampu. Lampu yang mana satu? Yang ini. Ini adalah lampu. Dan yang terakhir adalah langsir. Kamu letaklah asalkan dia berhampiran dengan gambar langsir ini. Okey. Untuk perabot yang tidak menggambarkan ruang tamu, jadi kamu tidak perlu letakkan di bahagian ruang tamu ini. Maka terhasillah gambaran mental ruang tamu yang kamu idamkan. Okay, setelah kamu siap, kita akan tekan anak panah kanan iaitu anak panah finish ini, dan ia akan beralih pula ke bahagian ruang rumah yang lain iaitu dapur. Mari kita susun dapur agar ianya nampak menarik. Let's go. Okay, untuk dapur pula, kamu harus menggambarkan bahagian dapur yang macam mana yang kamu ingin buat. Setelah itu kamu letakkan apakah perabot yang terdapat di dalam dapur. Contohnya ini adalah peti sejuk. Kemudian kamu letaklah ini namanya oven. Dan kemudian kamu letak dapur memasak, dan juga ini adalah serombong asap. Okay, letaklah mengikut kreativiti kamu, dan jangan lupa kamu perlu bagi tahu nama perabot-perabot tersebut. Okay, letak nama-nama perabot tersebut. Contohnya seperti peti sejuk. Okay, letak peti sejuk. Okay, kemudian serombong asap. Kemudian apa dia lagi? Dapur memasak. Dan yang terakhir adalah oven. Okay. Ini berikut adalah hasil dapur yang telah kita buat. Okay. Mengikut kreativiti anda masing-masing. Okay, ini pula adalah bilik tidur. Cikgu takkan sentuh. Cikgu nak kamu lakukan sendiri, buat sendiri ruangan kamu ini agar ianya nampak lebih menarik dan cantik mengikut gambaran mental yang kamu telah hasilkan. Seperti apa yang cikgu lakukan, contoh yang cikgu telah buat sebentar tadi. Okay, begitu juga yang terakhir iaitu bilik air. Setelah siap, maka tanya anda berjaya menyiapkan rumah anda. Tambahan lagi, cikgu akan letakkan link tersebut di bahagian YouTube description, dan juga cikgu akan letakkan link ini di grup WhatsApp kelas kita nanti. Okey semua, harap kamu semua faham dan kamu dapat buat permainan ini mengikut masa lapang kamu. Okey, selepas ini cikgu nak kamu semua gambarkan secara mental perbuatan apakah yang kita boleh lakukan di rumah, okay, menggunakan kata kerja yang ada. Sebagai contoh yang kita dapat lihat tadi kan, contoh di dalam ketika ini mengelap
menyapu, menyusun dan juga menyidai. Jadi cikgu nak kamu buat selain daripada kata kerja tersebut. Sebagai contoh, memasak, lagi apa? Bermain. Cikgu nak kamu senaraikan dalam 5 kata kerja aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah. Baik, cikgu harap kamu faham bagaimana aktiviti ini dilakukan. Kemudian, cikgu akan agihkan di dalam kumpulan secara berpasangan. Kamu bandingkan jawapan yang telah kamu buat sebentar tadi, iaitu kata kerja tadi telah kamu buat. Kemudian kamu bandingkan dengan rakan kamu. Seterusnya kamu letak sekiranya apa yang kamu dapat adalah sama seperti rakan kamu, maka kamu boleh bulatkan. Sekiranya ianya berbeza kata kerja yang kamu dapat dengan kata kerja yang rakan kamu dapat, maka kamu boleh tanda kotak, tanda petak. Okey. Seterusnya, cikgu akan bagi latihan kendiri kepada kamu semua untuk kamu aplikasikan teknik menerap imej ini di dalam latihan kendiri yang cikgu akan bagi. Berikut merupakan latihan kendiri yang kamu harus lakukan. Kamu boleh buat pada bila-bila masa sahaja dan kemudian cikgu nak kamu jangan lupa untuk lakukan permainan yang telah cikgu buat ini agar kamu dapat terapkan teknik menerap imej ini dan membuat gambaran mental dengan lebih kreatif. Maka kita dah sampai ke penghujung kelas. Jadi apa yang cikgu boleh simpulkan di dalam kelas pada hari ini adalah di mana kamu dapat membuat satu aktiviti untuk kamu gunakan teknik menerap imej ini. Di samping itu juga kamu dapat menggunakan teknik menerap imej ini ke arah memahami teks yang kamu baca itu. Jadinya bila kamu baca teks, kamu sudah boleh menggambarkan secara mental apakah teks itu sampaikan. Selain daripada itu, kamu juga dapat memantapkan fikiran mental kamu ke arah lebih kritis dan kreatif. Seperti yang kita lakukan game sebentar tadi. Kamu boleh berfikir secara kreatif untuk kamu membuat sebuah gambaran mental di minda kamu. Tambahan juga dengan menggunakan teknik menerap imej ini, mana kamu boleh menggunakan 2 panca indera dalam satu masa yang sama. Contohnya seperti kamu mendengar apa yang guru sampaikan daripada teks, kemudian kamu boleh berbicara lagi menggunakan model. Kamu boleh berbicara apa gambaran yang telah kamu hasilkan di dalam minda kamu. Begitulah teknik menerap imej ini diaplikasikan di dalam kemahiran membaca. Cikgu harap kamu dapat memahami bagaimana teknik menerap imej ini dan kemudian cikgu berharap kamu mendapat apa yang cikgu ada kongsikan di dalam kelas pada hari ini. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.